Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita jumpa lagi pada hari ini dalam topik yang baru iaitu tumbuhan. Okey, sebelum ni kita dah belajar topik haiwan. Kita masuk topik baru, topik tumbuhan. Okey. Kita tengok sikit celik ilmu ni. Selain membekalkan oksigen, tumbuhan juga mampu menenangkan. Apabila mata dan otak kita letih, lihat pada tumbuhan hijau dalam 1 hingga 2 minit. Otak akan mula berasa tenang dan bersedia untuk menerima tekanan yang seterusnya. Ini kelebihan tumbuhan. Okey, Tuhan telah jadikan tumbuhan untuk kita gunakan untuk sebagai tenang fikiran. Bukan saja untuk sumber makanan, tetapi untuk rohani kita. Kalau awak tak percaya, awak stres-stres ke ataupun bila banyak kerja, sakit kepala, awak pergilah dekat belakang rumah ataupun pergi taman-taman, awak lihat tumbuhan. Hidu kesegaran tumbuhan tu. Dalam jangka masa tertentu seminit hingga 2 minit awak akan rasa lebih tenang. Itu kelebihan tumbuhan. Okey, seterusnya. Okey. Penjagaan tumbuhan merupakan kerja yang dilakukan selepas sahaja tanaman sehingga memungut hasil. Secara umumnya, kerja-kerja penjagaan tumbuhan adalah sama untuk semua jenis tanaman kecuali beberapa tanaman seperti kacang panjang dan timun. Okey, tumbuhan ni dia sama je lebih kurang untuk semua pokok. Okey. Tanam, siram, letak baja, sembur racun perosak, kemudian kutip hasil. Tapi ada beza sikit untuk kacang panjang dan timun ataupun sebarang tumbuhan yang menjala. Contohnya macam kacang kelisa, apa lagi? Kacang buncis. Dia berbeza sikit sebab kita kena sediakan dia punya pancang kayu sebab dia menjala. Itu beza dia. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok ni ada gambar ni. Yang pertama ni menanam anak pokok. Ini geng-geng kebun biasalah buat ni, tanam anak pokok. Okey, yang kedua, ni rumah. Rumah apa tu? Kalau awak nak tahu, itu nama dia rumah lindungan hujan. Okey. Rumah tu dibina untuk mengelakkan air hujan masuk. Sebab apa? Kan bagus air hujan masuk kan? Tak payah siram. Tapi kenapa nak kena buat rumah lindungan hujan ni? Tak kerugi tu hujan turun tapi tak kena pokok. Ada sebabnya. Sebabnya rumah ni membantu untuk mengawal jumlah air yang kena pada tumbuhan. Sebab apa? Sebab kita dah letak baja, kita dah racun, tiba-tiba hujan. Bila tak ada rumah lindungan hujan ni, hujan tu terus jatuh pada pokok-pokok tu ataupun jatuh terus pada tanah. Jadi rugi. Bila awak dah racun, tiba-tiba hujan, awak rugilah sebab racun cair. Awak dah letak baja, lepas tu tiba-tiba hujan, awak rugi lah. Baja tu cair terus masuk ke dalam tanah. Tak digunakan sebaiknya. Jadi bila ada rumah lindungan hujan ni, jumlah air yang masuk ke kawasan tu dapat dikawal. Dengan dia dikawal dengan cara kita menyiram saja. Dia tak ada kena air hujan. Okey. Seterusnya, yang ni orang panggil, kalau pokok besar panggil memangkas. Untuk pokok kecil cikgu tak pasti nama dia apa. Okey, ataupun kalau untuk pokok-pokok besar macam sawit ke apa, dia panggil pruning. Apa fungsi dia? Okey, fungsi dia pertama sekali, kita nak buang pucuk-pucuk yang tak elok ataupun dahan-dahan yang dah rosak. Okey, yang kedua, bila kita potong pucuk ni sikit saja, bukan banyak, hujung je. Okey, bila kita potong, dia akan bercabang lebih banyak. Sebab tu orang kata bila kita petik nanti dia makin lebat. Bila kita petik dia makin lebat. Sebab dia keluar lebih banyak cabang. Okey, seterusnya, menyiram pokok. Ni biasalah siram pokok. Sehari berapa kali? Sehari 2 kali. Itu kalau kita betul-betul petani lah, sehari 2 kali, pagi dan petang. Tapi macam dekat sekolah cuma sekali je lah pagi. Okey, sebab petang tak ada siapa nak siram. Okey, seterusnya, penjagaan tumbuhan. Penjagaan tumbuhan penting untuk memastikan tanaman dapat hidup segar dan selamat
daripada serangga perosak. Sangat penting lah. Bukan saja penternak haiwan perlu menjaga haiwan, petani tumbuhan pun perlu menjaga tumbuhan. Bila tak jaga, hasil dia kurang. Okey. Cara menjaga tumbuhan. Terdapat beberapa cara menjaga tanaman, iaitu pertama sekali memberi naungan. Apa itu naungan? Awak nampak jaring hitam atas tu? Itu nama dia naungan. Macam kat kebun kita pun ada juga naungan tu. Okey. Jaring plastik warna hitam. Fungsi dia untuk menapis cahaya matahari. Cahaya matahari kan kuat, panas. Bila terlampau kuat, anak-anak pokok yang baru tanam tu boleh mati sebab terlalu panas. Dia tak tahan. Jadi fungsi naungan ni dia mengurangkan haba dan cahaya matahari yang terlampau kuat kepada anak-anak pokok. Anak pokok ni terlalu fragile ataupun tak berapa kuat lagi. Jadi bila kena matahari direct, dia boleh mati. Tapi untuk pokok-pokok yang dah besar tak ada masalah kalau kena matahari terus. Okey, dia ni berfungsi untuk anak-anak pokok saja. Okey, seterusnya menyiram. Macam cikgu cakap tadi lah, sehari 2 kali. Tapi kalau macam pokok yang kat luar ni, bila dah hujan tak perlulah siram kan, sebab dah dapat air hujan. Ini kalau contohnya waktu musim panas ataupun tumbuhan yang ditanam di bawah rumah lindungan hujan. Okey, seterusnya sungkupan. Sungkupan tu nampak tu warna putih tu. Warna putih tu yang panjang tu, itu nama dia sungkupan. Apa fungsi dia? Fungsi dia yang pertama, dia dapat mengelakkan daripada rumput-rumput liar tumbuh. Apabila dia tutup, tanah tu tertutup, jadi tak ada cahaya matahari yang masuk ke dalam tanah. Jadinya rumput-rumput tak boleh nak hidup sebab tak ada cahaya matahari dan tak ada air. Apabila tak ada rumput, mudahlah pada petani untuk menjaga anak pokok. Bila ada rumput yang banyak, petani terpaksa merumput pula. Jadi dia dah jimat masa, dah jimat tenaga. Okey, dia ada beberapa jenis sungkupan. Macam yang awak tengok ni, diperbuat daripada plastik. Ada juga orang buat sungkupan daripada pelepah-pelepah sawit, daripada sabut kelapa, apapulah cara. Okey, seterusnya merumput. Ni untuk yang tak ada sungkupan tadi tu, bila dah tumbuh rumput-rumput ni, perlulah merumput, cabut satu-satu. Dia tak boleh mesin. Kalau mesin tu dia tetap rumput tu ada, kita kena cabut. Kenapa kita kena buat merumput? Sebabnya rumput-rumput liar yang tumbuh di sekeliling pokok yang kita tanam tu akan dia curi baja, curi nutrien, curi air daripada tumbuhan yang kita tanam. Jadinya tumbuhan yang kita tanam tu lambat membesar ataupun tak besar. Sebab rumput-rumput ni dah makan baja. Awak dah membazir lah kan. Awak tanam letak baja tak besar sebab rumput tu dah makan. Lepas tu awak buh baja lagi sebab tengok pokok tu tak besar. Tapi sebenarnya rumput tu yang dapat makan baja tu. Rumput yang besar, pokok yang kita tanam tak besar-besar. Rugilah kan. Okey. Seterusnya menggembur tanah. Menggembur tanah ni awak tahu kan. Kita gembur tanah ni bagi tanah lembut. Menggembur tanah ni sangat penting, terutamanya pada awal penanaman anak pokok. Sebab apa? Tanah yang padat akan menghalang air daripada masuk tanah. Jadi anak pokok kalau ditanam dekat tanah yang keras, yang padat, boleh matilah sebab air tak sampai ataupun air sikit sangat. Jadi fungsi gembur ni membolehkan air ataupun nutrien-nutrien masuk dengan mudah. Keduanya, awak mudahlah nak tanam. Okay? Tak perlulah nak korek keras. Bila dah gembur, tanah lembut, awak mudah nak tanam pokok. Okay? Selain tu juga, menggembur ni dia mencampurkan balik tanah-tanah tu. Sebab tanah kita dia ada macam-macam jenis. Ada tanah
pasir, ada tanah hitam, ada tanah merah. Okey. Bila kita gembur, dia dah campur. Bila campur, dia macam-macam nutrien ada dalam tu. Macam-macam galian ada. Jadi dia membantu pokok untuk hidup lebih subur. Okey, nombor 6, membaja. Membaja ni macam-macam lah jenis baja. Ada baja membesar untuk pembesaran pokok, ada baja untuk melebatkan bunga. Macam-macam jenis baja lah. Tak semua baja sesuai untuk pokok. Tak semua baja sesuai untuk semua pokok. Contohnya baja A boleh pakai kat pokok A, tapi tak boleh pakai kat pokok B. Kalau nak tahu dengan lebih lanjut, awak kena tanyalah yang tukang jual baja tu sesuai untuk pokok apa. Baja pokok sayur tak boleh letak dekat pokok durian, tak sama. Baja pokok durian tak boleh pula letak kat pokok sayur, tak sama. Lain-lain. Okey, baja ni berfungsi untuk membekalkan nutrien-nutrien pada pokok. Walaupun dalam tanah dah ada nutrien, tapi ditambah lagi nutrien tu untuk lebih cepat membesar. Okey, 7 ni memberi sokongan. Memberi sokongan ni terutama sekali pada pokok-pokok yang menjala seperti pokok kacang botol, ataupun kacang kelisa, pokok kacang panjang, apa lagi? Pokok apa cikgu tanam dulu pokok? Cikgu dah lupa pokok apa lagi menjala ni. Pokok ni labu labu air. Pokok labu air dia menjala. Macam tembikai pun pokok dia menjala, tapi kita tak boleh letak sokongan ni sebab pokok tembikai berat. Okey. Kenapa kita perlu sokong pokok ni? Sebab memudahkan petani untuk mengawal dia punya serakan pokok tu. Dan juga mengelakkan daripada dia punya kekacang tu jadi rosak. Sebab apa? Bila awak tak ada sistem sokongan, pokok ni menjala kat tanah, dia menjala tak tentu hala. Jadi awak susah nak lalu. Takut nanti terpijak kacang. Lagi satu, kacang yang kena tanah tak elok lah sebab dia terkena air. Tanah kan lembab. Bila tanah lembab, kena kacang lama-lama, kacang tu jadi rosak. Bila awak buat pancang ataupun sokongan ni, dia akan tumbuh dekat kawasan tu je. Dia tak pergi tempat lain. Dan kacang awak pula elok je tergantung. Jadi dia tak kena tak kena tanah. Jadi dia tak rosak. Okey, seterusnya mengawal perosak dan penyakit. Okey, perosak ni selalunya kita kata pada ni serangga-serangga. Contohnya macam ulat beluncas, belalang. Ini semua haiwan-haiwan yang makan daun-daun ataupun makan buah-buahan dia. Dia dipanggil makhluk perosak. Jadi dia disembur dengan racun bagi mengelakkan serangga perosak ni hinggap. Dan penyakit. Penyakit ni dia ada beberapa sebab lah pokok boleh kena penyakit. Pertama sekali sebab tanah tak elok. Ataupun pokok lain dah ada penyakit. Belalang tu makan pokok tu, kemudian dia terbang pergi pokok lain yang sihat, dia makan pokok tu pula. Jadi dia dah berjangkit. Penyakit ni sama macam manusia, dia demam, batuk. Macam pokok lain pula, dia penyakit dekat akar, kat batang, kat daun. Ada macam-macam lah penyakit. Okey, seterusnya kita tengok ni. Ada gambar otak warna pink. Okey, tanaman kacang panjang memerlukan penjagaan yang berbeza dengan tanaman lain. Apakah perbezaan tersebut? Bincangkan. Cikgu dah cerita tadi kan, apa beza dia penjagaan kacang panjang dengan pokok lain. Beza dia dalam gambar ni, iaitu memberi sokongan. Okey, pokok lain tak perlu. Awak tanam pokok durian kena pakai ke sokongan ni? Tak perlu kan. Awak tanam pokok sayur sawi kena ke? Tak perlu. Yang ni untuk pokok-pokok yang menjalar. Okey, glosari. Sungkupan, bahan daripada tumbuhan ataupun bahan lain yang digunakan untuk menutupi permukaan tanah. Biasanya dibuat daripada bahan buangan kelapa sawit,
sabut kelapa dan plastik. Macam cikgu cakap tadi, sungkupan ni yang warna putih tadi tu dalam gambar tu, okay, dia tutup permukaan tanah bagi mengelakkan rumput-rumput hidup, rumput-rumput liar hidup. Okay, selain daripada plastik, dia ada juga orang dulu-dululah. Orang dulu-dulu banyak pakai sabut kelapa sawit ataupun pelepah ataupun sabut kelapa. Sekarang nak pakai boleh, tapi nak dapatkan tu bukan senang. Okey. Satu lagi awak nak kena bawa lori. Nak kena bawa lori untuk pergi ke kebun pula. Leceh. Orang sekarang dia guna plastik je senang. Satu gulung tu panjang dia 100 meter. Senang tarik je. Okey. Seterusnya, fotosintesis. Apa tu? Fotosintesis merupakan proses penukaran tenaga dari matahari kepada tenaga kimia di dalam tumbuhan untuk digunakan bagi pembesaran tumbuhan. Okey. Kalau manusia perlukan makanan, haiwan perlukan makanan, pokok pun perlukan makanan. Kalau manusia makan pakai mulut, haiwan makan pakai mulut, tumbuhan ada mulut. Tumbuhan tak ada mulut. Jadi dia menggunakan proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan dia sendiri. Proses fotosintesis ni dia berlaku di daun. Daun pokok. Di situlah makanan-makanan terhasil. Adalah proses kimia dia. Tak perlulah terang sini. Kalau terang awak boleh pening kepala, sebab cikgu pun pening kepala pasal fotosintesis ni. Mungkin nanti bila awak dah masuk universiti ke ataupun belajar yang lebih tinggi, awak akan belajar lebih mendalam tentang fotosintesis. Okey, sekadar untuk awak tahu je, fotosintesis ni adalah cara untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan. Okey. Okey, jadi pembelajaran kita sampai hari ini, pembelajaran kita hari ini sampai sini je. Okey, hari ini tak ada kerja sekolah ataupun tak ada latihan. Kita akan sambung pada minggu depan, baru cikgu dah bagi latihan. Okey. Jadi sampai sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.